Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang telah disusun oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang menjadi pengajian kita pada setiap hari Isnin malam Selasa di Masjid Sultan, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, yang kitab membicarakan sekalian perihal pribadi baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyelesaikan daripada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat mengenai bagaimana susah payahnya hidup Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat menyebutkan baginda Nabi SAW tak pernah 2 hari berturut-turut kenyang makannya. Maknanya satu hari kalau kenyang, ada yang lapar. Begitulah hidup Nabi SAW. Dan tak pernah Nabi makan 2 lauk sekaligus dalam satu hidangan. Melainkan kalau sekiranya Nabi SAW menjamu tetamu-tetamu, maka adalah baginda Nabi meletakkan 2 jenis lauk sebagai memuliakan tetamu. Begitulah yang telah kita dengar bagaimana susah payah hidup Nabi SAW. Pernah sampai satu masa Nabi ikat perutnya dengan batu kerana kelaparan. Ya, para jemaah sekalian, jadi kita banyak-banyak bersyukur pada Allah di waktu kita sekarang ini, walaupun kita dalam keadaan COVID-19 ataupun macam-macam lagi masalah ekonomi, tapi kita makan, syukurlah, lebih daripada apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi walaupun kita ni amal ibadat kita ni tak seberapa nak bandingkan Nabi SAW, jauh sekali, tetapi Allah masih lagi kesian pada kita dan memberikan kita nikmatnya yang melimpah-limpah. Syukur alhamdulillah. Ya, para jemaah sekalian, malam ini kita masuk pada bab yang baru pula, iaitu pada membicarakan sebagaimana kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, iaitu babu ma jaa fi sinni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab membicarakan tentang usia Rasulullah SAW, umur Nabi kita SAW, bab yang ke-53. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Tuhan pengarang kita Al-Imam Tirmizi, dan juga yang penterjemah kitab ini. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan dilimpahkan berahmat kepada roh-roh mereka, dan Allah berkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bikum fid dharain amin. Hadis 363.
Hadis nombor 363 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sana yuha ilaihi wa bil madinati ashra wa tuwaffiya wa huwa ibnu 63. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun dan wahyu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menetap di Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat ketika berusia 63 tahun. Jadi di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membuatkan perincian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu umurnya 40 tahun. Jadi dengan dapat wahyu dia diangkat menjadi seorang nabi dan seterusnya seorang rasul. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya di kota Mekah selama 13 tahun. Dan setelah itu baginda berhijrah ke Madinah Munawwarah. Jadi Madinah pula baginda duduk selama 10 tahun. Jadi berapa lama dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? 13 di Mekah, 10 di Madinah, iaitu selama 23 tahun. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah pada umur baginda 63 tahun. Jadi kalau 40 tahun baginda dapat wahyu, 23 tahun Nabi menjalankan dakwah, artinya umur baginda Nabi seluruhnya ialah 63 tahun. Dan wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat, iaitu wahyu itu ialah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Selama bila? Selama 23 tahun. 13 tahun sewaktu baginda berada di kota Mekah dan 10 tahun sewaktu baginda berada di kota Madinah Munawwarah. 63 tahun ini merupakan kiraan kalender hijrah. Karena itulah kiraan yang digunakan oleh Islam. Jadi kalender hijrah ini berdasarkan kepada pusingan bulan, ya. Berbeza dengan kalender Masihi. Kalender Masihi mengambil kira dengan pusingan matahari ataupun bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari memakan masa 365 hari suku. Manakala bulan pula mengelilingi bumi kita memakan masa lebih kurang, kita katakan kalau dalam setahun, setahun 355 hari. Atau 354 hari, 354 hari suku. Jadi ada beza kurang kalender hijrah kita 10 hari daripada kalender Masihi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada situ kalau kita ambil kira setiap 30 tahun kalendernya Masihi, maknanya kalender Islam kita 31 tahun. Jadi kalender Islam kita ni kalender hijrah, jadi dia kuranglah ya jumlah hari. Jadi setiap 30 tahun kalender Masihi artinya 31 tahun kalender hijrah. Jadi kalau 60 tahun kalender Masihi artinya 62 tahun kalender hijrah. 62 tahun kalender hijrah. Jadi kalau umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun kalender hijrah, 63 artinya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kalender Masihi 60 tahun lebih sedikit. Jadi maknanya dia lebih kurang 60 tahun plus lah. Tak sampai 61 tahun pun tak sampai. Hampir-hampirlah tahun 61 tahun tapi tak sampailah. Sikit lagi sampailah 61 tahun. Kalau kita nak ambil ringkas, umur Nabi 61 tahun. Jadi arti katanya lain, itulah umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan umur umatnya pun tak banyak beza. Sebab itu yang pernah Nabi mengatakan, umur umatku seperti aku. Jadi maknanya umur Nabi itu 63 tahun kalender hijrah, maknanya 61 tahun kalender Masihi. Jadi kalau kita yang umur 60 tahun atau 61 tahun tu, maknanya dah sampailah umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalanya dia panjang sedikit ataupun dia kurang sedikit. Kurang tu tak sampai 60 tahun. Dan kalau panjang pun mungkinlah 63 tahun, 65 tahun, 60.
70 tahun ya. Jadi begitulah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang lebih-lebih pun sampai 80 tahun, 90 tahun adalah, tapi jumlahnya tak banyak ya. Yang biasa yang banyaknya umurnya sampai 65 tahun ataupun 70 tahun ya. Itu yang biasanya. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang begitu singkat, alhamdulillah 23 tahun telah dapat menyampaikan risalah agama Allah Ta'ala kepada alam seluruhnya. Maksud alam seluruhnya, itulah tugas Nabi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah atau diutus oleh Allah untuk menjadi rasul ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia. Semua nabi-nabi yang dahulu mereka diutus oleh Allah untuk kaum mereka yang tertentu, tidaklah untuk seluruh manusia. Umpamanya Nabi Musa AS diutuskan untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa AS juga diutuskan untuk kaum Bani Israel. Jadi kalaulah kita katakan kaum Bani Israel itu Yahudi lah ya. Dan kalau sekiranya orang yang bukan daripada bangsa Yahudi ataupun Bani Israel, mereka tak diperintahkan untuk mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka tak diperintahkan untuk menganut agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak. Bukan seluruh dunia disuruh. Tak seperti apa yang berlaku sekarang ini, iaitu seluruh dunia, daripada bangsa Eropah, Amerika, daripada bangsa India, daripada bangsa orang-orang Nusantara kita yang beragama Nasrani, sebenarnya mereka tak diperintah untuk mengikuti agama Nabi Isa. Sebab agama Nabi Isa diutus untuk kaum Bani Israel sahaja. Manakala Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia yang ada timur dan barat. Tapi bagaimana agama Islam nak disampaikan oleh baginda dalam tempoh 23 tahun? Alhamdulillah, itulah dia Allah Ta'ala telah jadikan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengikuti ajaran baginda dengan penuh gigih dan juga mentaati perintah Nabi untuk menyampaikan risalah Islam, menyambungkan dakwah baginda sampai kepada seluruh alam. Alhamdulillah, hari ini kita lihat seluruh alam telah sampai risalah agama Allah, maupun sampai ke barat, ke timur dan ke utara, ke selatan, ke seluruh pelosok dunia ini sudah sampai ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Itulah tujuan daripada dakwah ataupun risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah, itu merupakan satu mukjizat, walaupun baginda umurnya 23 tahun menyampaikan dakwah tempoh tersebut, tetapi dakwahnya menyeluruh sampai ke seluruh alam. Alhamdulillah. Dan demikianlah pada hadis yang berikutnya pula, hadis 364 daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, di mana beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakar wa Umar wa ana ibnu 63 sana. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berusia 63 tahun. Abu Bakar dan Umar juga begitu. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Sayyidina Muawiyah ni adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah salah seorang penulis wahyu yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu yang diturunkan Allah. Ada beberapa orang yang ditugaskan Nabi untuk menulis wahyu. Antara Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah inilah merupakan antara sahabat yang ada berlaku perselisihan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, sehingga mengakibatkan berlakunya peperangan saudara antara sesama umat Islam. Dan kemudian setelah Sayyidina Ali wafat, dan kemudian Sayyidina Hasan yang anak Sayyidina Ali radhiyallahu an menemui Sayyidina Muawiyah dan dia kata, aku tidak mau berperang dengan kau, kalau kau nak jadi khalifah silakan.
Jadi begitulah dia Sayyidina Muawiyah ni menjadi khalifah setelah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian lepas tu Sayyidina Hasan menyerah pada Sayyidina Muawiyah demi untuk memelihara penumpahan darah umat Islam. Maka dengan itu Sayyidina Muawiyah dia memerintah, tetapi dia juga pernah juga melahirkan rasa keinginan untuk dia nak mengikuti umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam satu masa dia berkhutbah, khutbah Jumaat lah mungkin ya. Beliau pun berkhutbah di atas mimbar, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur baginda 63 tahun. Jadi ini merupakan satu menguatkan lagi riwayat yang daripada Ibnu Abbas yang terdahulu yang kita baca tadi. Umur Nabi ialah waktu wafatnya 63 tahun mengikut kalender Hijrah. Dan pada tahun ini aku juga berusia 63 tahun. Jadi maksudnya di sini dia beritahu umur dia 63 tahun kerana dia juga mengharap dia mati pada umur 63 tahun ikut macam mana Nabi SAW. Tapi malangnya dia tak mati, Allah panjangkan umur dia dan dia meninggal setelah umur dia mencapai 80 tahun. Dan di sini beliau Muawiyah dia memberitakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar beruntung kerana mereka meninggal umurnya 63 tahun ikut macam Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar meninggal umur 63 tahun. Manakala pula Sayyidina Osman tak disebut kerana Sayyidina Osman meninggal pun apabila sudah mencapai 80 tahun. 80 tahun lebih lah. Jadi di sini Sayyidina Muawiyah pula bercita-cita kalau dia dapat meninggal umur 63 tahun, tapi malangnya dia masih alhamdulillah sihat segar dalam masa umur 63 tahun dan dia pun menyampaikan khutbah dan begitulah dia pun menceritakan aku ni sekarang ni dah umur 63 tahun. Jadi dia tak meninggal lagi dan dia meninggal umurnya 80 tahun lebih. Jadi walau bagaimanapun di sini kita dapati bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63 tahun mengikut kiraan kalender Hijrah. Ya, kita berpindah pada hadis yang berikutnya pula di muka surat 357. Mereka yang ada kitabnya bersama-sama boleh buka. Hadis 365 iaitu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63." Rasulullah SAW wafat ketika beliau berusia 63 tahun. Alhamdulillah. Jadi 3 riwayat kita dah baca di sini, kesemuanya kuat menguatkan antara satu sama lain bahawa umur Nabi SAW waktu wafat 63 tahun. Jadi kalau orang yang sudah berumur 61 tahun ikut kalender Masihi, maknanya mereka sudah sama dengan umur Nabi 63 tahun. Jadi kalau sekira umur kita lebih daripada 63 tahun, itu dah kira bonus lah. Bonus sebagai Allah berikan kita kesempatan untuk menambahkan lagi kita punya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Untuk supaya kita banyakkan ibadat lagi pada Allah Ta'ala. Ya, jadi itulah antara hikmahnya Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Bukan untuk dipanjangkan umur kita itu untuk kita sibukkan diri kita dengan keduniaan ataupun hiburan-hiburan ataupun na'udzubillah dengan maksiat. Sudahlah, dah cukuplah umur kita yang lalu itu. Ambillah kesempatan ini. Kita dah di hujung perjalanan kita. Kita sudah hampir nak balik dah. Hampir tu makna kita tak tahu bila. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, Allahu a'lam. Jadi kita selalulah ingat-ingat akan mati. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau yang belum umur 60 tahun pun disuruh ingatkan mati. Berapa ramai juga daripada saudara mara kita, keluarga kita, sahabat anda kita yang meninggal walaupun umur mereka tak sampai 60 tahun. Jadi kalau sekiranya kita pula yang dah sampai 60 tahun atau lebih sikit atau dah lebih pada 65 tahun dan seterusnya, bersiap sedialah. Buatlah amal-amal kebajikan, sedekah, amal jariah dan demikian jugalah amalan-amalan sunat, bangun tahajud, baca Quran. Tapi perkara ini sebenarnya tak semudahnya kerana dia merupakan naluri kita sewaktu kita masa sihat.
Waktu masa sihat, kalau kita tak biasakan dengan solat qiyamul lail, solat tahajud, tak biasakan membaca Quran, berzikir, bila sudah umur 60 tahun atau lebih, sudah liat, sudah berat, sudah keras lidah tu nak membaca Quran dan berzikir. Sebab itulah beribadat ni, beramal ni, janganlah tunggu umur 60 ataupun lebih. Sekarang ini, masa kita sihat, masa kita kuat, kita buat ibadat. Kerana kita nak mati pun tak tahu bila. Tapi kalau sekiranya kita dah siapkan dengan amal-amal taat, dan sampailah kita mencecah umur 60, insya-Allah mudah-mudahan kita istiqamah dan dapat teruskan. Kalaulah kita tak dapat teruskan dengan taat kerana kita sakit, kerana kita dah tak kuat, dituliskan pahala kita apa yang pernah kita buat waktu kita sihat. Dituliskan pahala kita apa yang kita pernah buat waktu kita muda. Ini merupakan bonus dari Allah. Jadi para jemaah sekalian, jangan tunggu waktu kita sakit baru nak buat ibadat. Kerana dah sakit memang nak buat ibadat pun susah. Jangan tunggu waktu kita sudah dah tua baru nak buat ibadat. Dah tua nak buat ibadat, nak bata pun dah rabun, nak baca Quran pun dah tak nampak. Nak duduk lama pun pinggang pun sakit. Jadi macam itulah dia. Kita buatlah masa kita sihat. Sebab itulah dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Rebutlah waktu kamu sihat sebelum kamu sakit. Rebutlah waktu kamu senang sebelum kamu susah. Senang ada duit, ada rezeki, sedekah, buat amal jariah. Sebelum kita dah sempit, dah susah, dah miskin, dah jatuh ekonomi, kan dah susah. Rebutlah waktu kamu muda sebelum kamu tua. Waktu muda kita boleh bangun tahajud, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh pergi belajar agama. Rebut masa tu. Jangan tunggu dah tua, kita dah tak larat. Rebutlah waktu kamu masa lapang sebelum kamu sempit. Sekarang tengah lapang ni, kita ada banyak masa. COVID-19 ni kita banyak duduk di rumah. Gunakan masa di rumah tu kita baca Quran, berzikir, kita mengikuti pengajian-pengajian yang dalam online. Dan rebutlah waktu masa hidup sebelum mati. Ya memang, kalau dah mati, apa pun tak boleh buat lagi dah. Tapi pahala-pahala yang kita buat itu waktu kita hidup, antaranya mengalir lagi terus sampai ke kubur kita. Antaranya ialah kita meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan untuk kita sampai dia punya doa pada kita. Anak yang soleh dia bacakan Yasin setiap pagi untuk kita, mak bapaknya. Alhamdulillah sampai kepada kubur kita. Anak yang soleh bila dia bersedekah, dia buat amal jariah, dia ingat untuk niat bapa, untuk niatkan untuk mak. Alhamdulillah. Inilah berkatnya kita kalau ada anak soleh. Keduanya, kalau kita ada buat amal sedekah jariah. Sedekah jariah itu mana sedekah yang berkekalan, yang terus mengalir pahalanya. Macam mana sedekah jariah? Itu kita sedekah, bangunkan madrasah, bangunkan masjid, buatkan perigi ya untuk orang fakir miskin. Kita dah mati tapi orang masih manfaatkan masjid itu digunakan, dan madrasah tu masih ada anak-anak yang belajar, perigi tu masih lagi memberi manfaat pada orang-orang. Jadi pahalanya terus sampai lagi kepada kita walaupun kita dah masuk kubur. Alhamdulillah. Dan demikianlah juga iaitu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat bukan mesti kita jadi orang alim. Alhamdulillah kalau jadi orang alim. Tapi kalau tidak pun kita dapat mengajar sekurang-kurang anak-anak kita. Ajar cara sembahyang, ajar cara mereka baca Quran, ajar mereka perkara yang baik-baik. Jadi kita dah mati. Anak-anak kita pula ajar pula pada cucu-cucu kita. Semua pahala-pahala itu mengalir lagi kepada kita. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil iktibarlah. Umur Nabi kita ni 63 tahun, kalender hijrah, kalender Masih kita 61 tahun. Jadi kita yang dah hampir umur 60 tahun, siap-siaplah dan balik. Kalau dah lebih daripada 61 tahun, sudahlah, jangan ingat dunia lagi lah. Dunia ni dah tak ada lagi dah. Besok mati satu apa tak bawa pada dunia. Yang kita bawa hanya amal-amal kita sahaja. Kekayaan kita, nama kita, glamour kita dah tak ada dah. Tak seperti orang-orang yang tak beriman sampai hari ini. Mereka masih merasa bangga dengan kekayaannya, dengan jutaan dolarnya, bilion dolarnya. Mereka rasa hebat. Tapi sebenarnya tak hebat. Kerana apabila mereka mati, tak ada apa yang mereka bawa. Yang bawa hanya kain kapan saja, itulah dan keranda mereka. Allah, Allah, Allah. Jadi kita cakap dia bukan kita kata nak ingatkan orang, ingatkan diri kita sendiri pun sama juga, ya.
Ya, masuk kita dalam hadis yang 366 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 65 tahun. Di sini sebut umur 65 tahun. Tadi awalnya Ibnu Abbas juga meriwayatkan Nabi wafat umur 63 tahun. Mana yang betul ni? Jawapannya yang betul, yang tepat dan yang dipegang oleh hampir keseluruhan ulama-ulama kita, termasuk ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fikih, bahawa umur Nabi waktu wafat ialah 63 tahun. Kerana itulah paling banyak riwayat, dan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang kuat, yang sahih. 65 tahun ini kemungkinan ada sikit kekeliruan daripada rawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia sebenarnya dalam masalah riwayat ini kadang-kala Ibnu Abbas itu satu orang, tapi yang menyambung-nyambungnya daripada Ibnu Abbas turun pada simpulan sampailah kepada penulis hadis, Bukhari ke Tirmizi ke. Jadi di tengah-tengah tu mungkin ada orang tu terkeliru yang meriwayatkan ni Ibnu Abbas dia kata umur Nabi wafat 65 tahun. Padahal dia keliru. Pasal ada riwayat lain, bahkan lagi banyak lagi yang mengatakan 63 tahun. Jadi kekeliruan itu tak perkara biasa. Manusia semua ada kekurangan, ada kesilapan, ada kekurangan. Jadi dituliskan juga sebagai riwayat kerana riwayat itu sahih. Dari jalurannya itu daripada simpulan-simpulan sampai Ibnu Abbas sahih. Jadi taklah ditolak. Cuma ni kemungkinan ada kekeliruan daripada rawi yang meriwayatkannya. Allahu a'lam. Dan kita masuk pula hadis yang berikutnya, hadis 367 daripada Daghfal bin Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Nyawa Rasulullah SAW dicabut ketika beliau berusia 65 tahun. Ini pun disebutkan 65 tahun. Tetapi riwayat yang menyebutkan 65 tahun tu tak banyak. Ya. Kemungkinan juga daripada Ibnu Abbas, dia tak mengira tahun lahir Nabi SAW dan dia tak kira pada tahun Nabi wafat. Situ sudah 2 tahun dah kurang. Ya. Jadi kalau 2 tahun dah kurang, jadi mungkin pada tahun pertama Nabi lahir tu dikira dan tahun Nabi wafat tu dikira. Padahal tahun lahir tu belum lagi 1 tahun. Dia belum cukup 1 tahun lagi. Jadi ditambahkan setahun depan dan setahun akhir, maka jadilah 63 tahun plus 2, jadilah 65 tahun. Itu tak mustahil juga berlaku pada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis, satu kekeliruan mengikut kiraan yang dikira itu. Tapi yang kuatnya kita dah sebut tadi ialah 63 tahun. Hadis yang terakhir dalam bab ini ialah hadis 368 pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in wala bil qasir wala bil abyad al ahmaq wala bil adam wala bil ja'di al qatat wala bi syait. Ba'atha Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana wa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'si wa lihyati 20 sya'ra bayda. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang tinggi dan bukan juga yang rendah. Ini tentang diri Nabi, fizikal Nabi. Diri Nabi SAW taklah tinggi menggalah, tingginya. Tak pula sangat rendah. Kalau kita ni tinggi kita 6 kaki pun dah tinggi dah. Tapi orang-orang Arab memang orang mereka tu tinggi-tinggi, badan besar-besar ya. Jadi kalau Nabi SAW tu kalau kita kata tinggi tu mungkin antara 6 kaki sampai 6 kaki setengah lah ya. Itu dah cukup baik sekali lah tinggi. Dan tidak juga pendek. Taklah tinggi menggalah tapi tak pendek. Dan tidak pula putih dan tidak juga sawo matang. Mana taklah macam kita, muka kita ni sawo matang ya. Macam coklat-coklat sikit, gelap-gelap sikit. Nabi tidak. Dan Nabi pun tidak putih melepak macam putih semata-mata putih. Tidak, Nabi antaranya. Jadi putih Nabi tu
menarik. Tengok sedap mata memandang. Alhamdulillah, apakah tidak? Nabi ni orang paling cantik sekali. Antara yang paling cantik dalam dunia, yang paling cantik sekali ialah Rasulullah SAW. Kalau biasa kita dengarkan kisah Nabi Yusuf AS, seorang Nabi yang sangat cantik, di mana apabila dilihat oleh wanita-wanita istana yang sedang potong buah apple, tengokkan Nabi Yusuf potong jari tak sedar, kerana kecantikan Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi kita SAW lebih lagi cantik pada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kecantikannya hanya secebis daripada apa kecantikan yang ada pada diri Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya beliau ikal mayang dan tidak lurus. Kita biasanya rambut kita lurus. Nabi rambut dia ikal mayang, ya. Macam kita kata ialah ikal mayang lah. Ya, berkumpul-kumpul macam tu. Cantiklah, macam berkerinting. Macam itulah, ya. Cantiklah Nabi. Nabi memang cantik. Ya, cantiknya Nabi SAW tidak ada siapa dapat menandingnya. Jadi sehingga kan dikeluarkan oleh syair oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ahsanu minka lam yara qattu ainin. Orang yang lebih cantik daripada kau tak pernah dilihat oleh mata. Maka Nabi SAW digambarkan bahawa ka'annaka ulita kama tasha'u, sehingga digambarkan kau ni ya Rasulullah dilahirkan seperti mana yang kau kehendaki. Maknanya sudah tentu semua orang nak dikehendaki dia dilahirkan cantik. Begitulah seolah-olahnya. Seolah-olah Nabi yang minta, padahal bukan Nabi minta pun. Itu semua kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dan begitulah pula beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul semasa berusia 40 tahun. Itu betul. Ya, umur Nabi 40 tahun dapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Dan beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Di sini perkataan 10 tahun Nabi menetap di Mekah setelah dapat wahyu, ini ada question mark ataupun tanda tanya. Kerana kita dah sebut bahawa Nabi SAW menetap di Mekah setelah menjadi Rasul, menjadi dapat wahyu selama 13 tahun. 13 tahun, ya. Jadi ini ada sikit kekeliruan yang mungkin saya dah sebutkan tadi, kekeliruan daripada perawi hadis yang meriwayatkannya. Dan selama 10 tahun di Madinah Munawwarah. Itu memang betul, ya. 10 tahun Nabi menetap di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Jadi seluruhnya Nabi menyampaikan dakwah dari saat Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul ialah 23 tahun. Dan ketika itu, dan tidak sampai, ya, dan beliau wafat pada usia 60 tahun. Di sini sebut nombor 60 tahun. Sebab dia kira 10 tahun kat Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi 20 tahun Nabi jalankan dakwah pada kiraan inilah. Dan umur 40 tahun dapat wahyu. Jadi 20 campur 40, 60 tahun. Jadi sebutkan sini 60 tahun, ya. Tidak sampai, dan ketika itu waktu Nabi SAW wafat, tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut Nabi SAW. Subhanallah. Jadi walaupun umur Nabi sudah 63 tahun, dalam riwayat ini menyebutkan umur Nabi 60 tahun. Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, para ulama hampir keseluruhannya bersepakat mengatakan wafat Nabi SAW umur 63 tahun. Jadi di sini nak dicerita tambah lagi, waktu wafat Nabi SAW berapa banyak ubannya. Jadi sini sahabatnya bernama Anas bin Malik, dia hitung, dia kira janggut kat rambut ni tak sampai 20 helai. Oh, Masya Allah. Jadi rambut Nabi tu hitam. Jadi hitam tu banyak daripada uban. Uban tak sampai 20. Maupun yang di janggut ataupun yang di kepala. Jadi janggut Nabi tu warna hitam. Jadi yang putih-putih atau apa kita kata uban, boleh dikira. Oh, mungkin 7, mungkin 8. Kemudian rambut, kepala dia, mungkin ada 12. Campur-campur, tak sampai 20 lah. Umpamanya. Masya Allah. Jadi Nabi ni tak makan tua lah. Walaupun umur 63 tahun tu nampak macam hebat lagi. Macam orang muda. Alhamdulillah, itulah kelebihan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan daripada sedikit daripada kita bincangkan tentang umur Nabi, dapatlah kita manfaatnya pada pelajaran kita pada malam ini.
Dan kita sambung lagi pada pelajaran kita, iaitu pada kewafatan Rasulullah SAW. Allahumma salli. Ya, Nabi SAW wafat, dan bagaimana cara Nabi wafat kita akan dengarkan insya-Allah pada pelajaran akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai sekian saja untuk kita pada malam ini. Mohon maaf dalam penyampaian saya, mungkin ada salah silap, ada kekurangan, ada kelemahan. Saya pun baru-baru baik sakit saja. Jadi kalau ada kelemahan dalam diri penyampaian saya, mohon ribuan maaf. Dan mana yang baik itu datang daripada Allah, yang kelemahan itu dari diri saya sendiri. Semoga apa yang kita bincangkan dan kita dengar tadi dapat manfaat untuk kita bersama. Dan dengan itu, marilah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan sesi dakwah daripada Masjid Sultan Singapura. Tuan-tuan dermalah kepada pihak masjid yang tertera depan kita ni akan akaun nombor dia. Mudah-mudahan dapat kita barakah insya-Allah. Sekian saja, mari sama-sama kita akhiri yang kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Taala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.